Antara yang menarik hari ini, Menteri Besar Pahang Nafi Pakatan Harapan tuntut 30% kota jawatan lantikan. Jangan jadi pelawak komedi ketika berceramah. Saya tidak akan berganjak walau seinci. Muhyiddin Dr. Mahathir perlu jadi saksi PSSC pengasingan kuasa AG pendakwa raya. Setiausaha politik semua menteri akan menghantar surat kepada menteri yang menyelia urusan parlimen menggesa Ahli Parlimen Putrajaya Razzie Jidin digantung daripada Dewan Rakyat atas kelakuan biadab. Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Mat Akhil berkata, surat itu akan dihantar kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said selewat-lewatnya pada 6 Oktober. Langkah menggesa penggantungan Razzie dimulakan selepas bekas Menteri Pendidikan itu membidas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa penggulungan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat minggu lalu. Razzie kemudian diarah keluar Dewan Rakyat di Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain turut menindakkan sidang sebagai protes. Dewan Rakyat akan bersidang semula pada 9 Oktober. Minggu lalu, Majlis Setiausaha Politik Kerajaan diketuai Samsul turut menggesa Razzie digantung daripada Parlimen. Pada sidang 19 September lalu, Razzie berulang kali menuntut Anwar menarik balik kenyataannya terhadap beliau dalam Perikatan Nasional. Sebelum itu, Anwar ketika menjelaskan keputusan melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi dalam kes rasuah Yayasan Akabudi berkata bahawa Razzie boleh ketawa kerana kamu buat perkara itu masa pentadbiran Perikatan Nasional kamu buat perkara itu. Menteri Besar Pahang Wan Rusdi Wan Ismail menafikan dakwaan yang mengatakan Pakatan Harapan menuntut 30% kota jawatan lantikan dalam kerajaan negeri. Kata Wan Rusdi, setakat ini belum ada lantikan baru dalam semua agensi berkaitan kerajaan, termasuk ahli majlis pihak berkuasa tempatan. Katanya 30% siapa yang cakap. Setakat ini kedudukan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, kita belum buat pelantikan baru. Jadi macam mana boleh kata tuduhan 30% untuk DAP dan sebagainya. Ini tuduhan liar, mereka menimbulkan persepsi, fitnah dan rakyat yang tidak berfikir dua kali terpedaya dengan mereka. Jangan layan sebarang tomahan yang dilemparkan oleh mana-mana pihak. Sebelum ini, calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasli menerusi catatan di Facebooknya mendakwa terdapat rundingan antara BN dan PH berkaitan kuota 30% jawatan lantikan kerajaan masih belum selesai. Jelasnya ia bukan satu dakwaan atau tuduhan bahawa kerajaan sudah memberikan kuota 30% itu kepada DAP, sebaliknya hanya sekadar apa yang dipahaminya. PRK Dom Pelangai akan menyaksikan pertubungan tiga penjuru antara Amizal, Hasbi Helmi dan Kasim Samad dari Perikatan Nasional. Mengulas lanjut, Wan Rusdi mengingatkan supaya orang ramai tidak mempercayai tomahan yang dibuat oleh calon bebas itu. Katanya calon bebas ini saya ingat jangan percaya sebab track recordnya tidak bagus. Tidak bagus itu maksudnya ada dia melakukan perkara-perkara yang tidak elok dan telah mendapat perhatian pihak berkuasa dan pihak berkuasa telah bertindak. Orang macam ini saya fikir tak payah dengar cakap dia. Macam tuduhan 30% merupakan reka cipta dengan tujuan rakyat percaya. Ini untuk mewujudkan suasana dan perasaan tidak puas hati di kalangan sesama kita. Yang Syafura Osman mahu Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kewangan campur tangan dalam pelaksanaan kadar diskaun perdagangan untuk penggunaan duit now, memandangkan pengenalan CAS akan menyebabkan khidmat transaksi tanpa tunai tidak lagi akan menjadi pilihan utama. Katanya peniaga sudah tidak lagi mahu menggunakan sistem ini sebagai salah satu cara pembayaran kepada servis yang mereka tawarkan. Mereka akan kembali kepada urus niaga tunai dan ia membantukan usaha mengembangkan penggunaan transaksi tanpa tunai. Tambahnya inisiatif kerajaan dalam bentuk bantuan e-wallet dan sebagainya akan turut terbantu. Katanya pihak bank boleh menyerap bayaran yuran transaksi ini seperti dilakukan selama ini. Tiada masalah yang timbul, bahkan pihak bank setiap tahun melaporkan keuntungan berlipat kali ganda walaupun menanggung kos perkhidmatan ini. Pengendali Duit Now QR Payment Network Malaysia Sdn Bhd mengesahkan mengenakan yuran transaksi untuk pembayaran Duit Now QR. Penet menyatakan yuran 5% akan dikenakan untuk urus niaga melebihi RM5,000 adalah untuk pemindahan dana rakan setara. Untuk pedagang pula, Penet menyatakan bahawa ia akan menamatkan kadar diskaun pedagang mulai 1 Oktober. Dalam perkembangan berkaitan Bank CIMB dan Public Bank meneruskan MDR kepada para pedagang. Pemuda UMNO menggesa kerajaan mengawal sepenuhnya pengurusan barangan keperluan asas. Ketuanya Dr. Akmal Saleh berkata, kerajaan sepatutnya mengawal dan mengurus semua barang makanan asas seperti beras, tepung, minyak dan gula.
bukannya memberi hak sepenuhnya kepada pihak swasta. Katanya kerajaan perlu menentukan, bukan ditentukan oleh mereka. Beliau berkata demikian susulan kenyataan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh yang meminta penjelasan Garnia Bakeries Senin Berhad berkaitan kenaikan harga 30 produknya. Fuzia berkata Garnia diberi tempoh 6 hari sehingga 2 Oktober untuk menjelaskan tindakan menaikkan harga tersebut. Beliau berkata pihaknya sudah menghantar surat tunjuk sebab kepada pengeluar roti itu. Kemarin, Gardenia mengesahkan 30 produknya akan mengalami kenaikan harga antara 10 sen hingga 40 sen mulai Ahad ini. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal mengingatkan ahli partinya agar tidak menjadi pelawak komedi seketika berceramah. Katanya dalam ucapan malam tadi, saya turut menasihatkan agar sentiasa menjaga percakapan dan tidak menjadi pelawak stand-up komedi ketika berceramah di pentas politik. Jika ada pun rakan dalam kalangan kita yang melakukan kesilapan, tegurlah dengan elok. Kita ambil iktibar dari sejarah Nabi Muhammad saat baginda menyampaikan dakwah. Baginda dicaci, dimaki hamun sampai ada yang tanya kenapa Nabi tidak berdoa untuk melaknat kaum musyrik. Beliau tidak menamakan sesiapa namun adalah dipercayai. Tegurannya merujuk kepada Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno yang menggunakan kata-kata kesat ketika berceramah di Pedagang Masul. Pedagang Masul terletak di Dom Pelangai yang menyaksikan pilihan raya kecil pada 7 Oktober. Beliau turut menolak tomahan kemenangan Perikatan Nasional di Pelangai akan membawa kepada kejatuhan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya ketika berucap, saya menyebut Dom Meriu ini merupakan antara bukti bahawa rakyat menyokong dan meletakkan harapan yang tinggi terhadap kerajaan perpaduan. Maka jangan kita sia-siakan kepercayaan rakyat ini. Saya juga mengingatkan mereka tentang pihak lawan yang tidak senang duduk dengan kerajaan yang ada sehari ini sehingga setiap kali pilihan raya kecil akan menyebut kerajaan perpaduan akan jatuh. Hakikatnya mereka tidak akan mampu meruntuhkan kerajaan ini selagi kita berdiri teguh di belakang gelombang perpaduan. Exko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka, Dr. Muhammad Akmal Saleh menegaskan kuasa yang dimiliki beliau bukan untuk diri sendiri, sebaliknya demi kepentingan rakyat. Beliau turut menyatakan bahawa tidak akan berganjak walau seinci untuk mempertahankan hak rakyat dalam isu bekalan beras tempatan. Katanya, kamu mahu berperang, teruskan. Akmal pada Rabu menangiskan kritikan yang dilontarkan oleh bekas Naib Presiden MCA Datuk Seri T. Langkar. Kononnya membuat ugutan untuk membatalkan lesen pengilang sekiranya tidak mahu menjual beras tempatan dengan harga ditetapkan kerajaan. Beliau menasihati Langkar untuk mendiamkan diri sekiranya tidak mengetahui masalah yang dihadapi rakyat. Sebelum itu, tular video berdurasi 3 minit 24 saat yang menunjukkan Ketua Pemuda UMNO itu melakukan pemeriksaan secara mengejut di 2 buah kilang beras di Melaka pada Isnin. Menerusi video berkenaan, Akmal turut memberi amaran kepada pihak pengilang untuk menjual beras dengan harga yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga gagap pihaknya tidak teragak-agak untuk menarik lesen kilang terbabit. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir Mohamad perlu dipanggil sebagai saksi utama dalam prosiding Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen PSSC mengenai pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Seorang pemimpin DAP Johor, Dr. Bu Cheng Hao berkata, mereka telah mendakwa keadilan telah gagal. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini yang melantik bekas peguam negara dan Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu dipanggil sebagai saksi utama mengapa dakwaan campur tangan eksekutif ke atas kes rasuah berprofil tinggi boleh dibuktikan dan cadangan beliau untuk mewujudkan sistem keadilan bebas. Mahathir akan jadi salah seorang saksi paling utama yang akan dipanggil ke PSSC untuk memberikan pandangan yang berharga dan berkongsi pengalamannya mengapa reformasi keadilan tidak pernah berjaya dilaksanakan. Kehadirannya di pendengaran PSSC penting bagi PSSC untuk mengesyorkan cadangan kepada kerajaan tentang jenis pembaharuan sistem keadilan yang perlu dilaksanakan. Bekas ahli parlimen itu berkata, sekian lama terlalu banyak kuasa telah diberikan kepada eksekutif dalam melantik jawatan awam utama. Katanya situasi ini mengundang tuduhan pembangkang yang mendakwa eksekutif telah campur tangan dalam proses perundangan membabitkan beberapa kes berprofil tinggi. Oleh itu, katanya PSSC adalah platform paling sesuai untuk mengumpulkan maklumat bagi melaksanakan reformasi yang meyakinkan untuk sistem keadilan dan reformasi institusi lain. PSSC mengenai hak asasi manusia, pilihan raya dan pembaharuan institusi baru-baru ini berkata mereka akan memulakan prosiding mengenai pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Antara kes yang akan dibincangkan dalam siasatan ini termasuk penolakan rayuan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif YMDB Arukanda Kandasamy berhubung dakwaan mengubah laporan audit YMDB pembebasan Muhyiddin atas 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa dan pelepasan tanpa pembebasan diberikan kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah Yayasan Akabudi.
Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Yanan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.